asing lagi kepada rakyat Malaysia. Malah namanya juga sering meniti di bibir penggemar aktiviti mendaki di kalangan rakyat asing di seluruh dunia. Gunung yang mempunyai ketinggian 4,095 meter atau 13,436 kaki dari aras laut ini agak berbeza dengan gunung-gunung biasa di Malaysia kerana mempunyai bongkah batuan pluton yang cukup tegar dan padu. Puncak tertinggi gunung ini dikenali sebagai Puncak Low, diambil bersempena dengan nama ketua ekspedisi pendakian pertama yang berjaya menakluk puncak gunung ini pada tahun 1858, iaitu Sir Hugh Low. Salah satu sebab Gunung Kinabalu menjadi tumpuan pendaki ialah kerana bentuk dan treknya yang bersifat mesra pendaki. Tidak hairanlah jika saban tahun puluhan ribu manusia berusaha untuk menjejakkan kaki mereka ke puncak Gunung Kinabalu. Di kalangan pendaki tegar, gunung ini sesuai dan mampu didaki oleh pelbagai kategori pendaki, baik yang muda atau warga emas yang masih sihat dan bersemangat gentar. Namun jumlah pendaki hanya dihadkan sehingga 150 orang sahaja pada satu-satu masa bagi memastikan keadaan alam sekitar tetap terpelihara. Walau bagaimanapun, sama ada sedar atau tidak, ramai pendaki telah tewas dengan cuaca di kawasan pergunungan ini yang sukar diramal sama sekali. Bagi membuktikan pendakian Gunung Kinabalu bukanlah suatu tugas yang mudah, jurugambar akhbar utusan Malaysia, Saudara Muhammad Noor Mat Amin telah menjadikan gunung ini sebagai cabaran untuk beliau mencipta satu rekod yang tidak pernah dilakukan sesiapa sebelum ini. Beliau yang merupakan salah seorang anggota ekspedisi Malaysia Everest 97 sengaja memilih di negara sendiri untuk mencipta rekod dunia kerana Malaysia tidak ada bezanya dengan negara-negara lain. Kepada mereka yang mahu ke puncak Kinabalu, beberapa persediaan perlu dilakukan, terutama sekali latihan kecergasan. Ini kerana apa juga jenis aktiviti mendaki yang dilakukan memerlukan tahap stamina yang cukup sesuai dengan cabaran, kesukaran dan ketinggian puncak yang hendak didaki. Perkara ini tidak terkecuali ke atas pendaki solo, Saudara Muhammad Noor Mat Amin. Selain persiapan rapi aspek fizikal yang telah beliau lakukan, seperti latihan secara intensif, senarai keperluan harian juga harus disediakan, seperti peralatan mendaki, pakaian sejuk, makanan dan minuman, alat pertolongan cemas dan banyak lagi. Walaupun tidak mendapat sokongan yang memperangsangkan dalam aspek penajaan daripada syarikat-syarikat korporat, projek ini tetap diteruskan berbekalkan semangat yang jitu dan sokongan padu daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan, Kerajaan Negeri Sabah, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, pihak Taman-Taman Sabah dan tidak ketinggalan majikannya sendiri iaitu Akhbar Utusan Malaysia yang membenarkan beliau untuk mengambil cuti bergaji sepanjang berjalannya projek pendakian ini. Pendakian Saudara Muhammad Noor Mat Amin telah dimulakan di Tim Pohon pada 9 Julai lepas dan pelancarannya telah disempurnakan oleh Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kota Kinabalu yang berbahagia, Datuk Ilyas Ibrahim. Sebenarnya hasrat murni Saudara Muhammad Noor Mat Amin untuk mencipta rekod dalam pendakian Gunung Kinabalu telah mula tercetus sejak 10 tahun yang lepas. Namun semuanya hanya dapat direalisasikan pada ketika negara Malaysia menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-50 tahun. Itulah signifikan kenapa jumlah rekod pendakian ini disasarkan kepada 50 pendakian. Sebelum pendakian solo untuk hari pertama oleh Saudara Muhammad Noor Mat Amin ini dilepaskan, doa telah dipanjatkan ke hadrat ilahi bagi memohon kepadanya agar ekspedisi ini bukan sahaja akan beroleh rahmat, malah akan mencapai objektifnya. Sesuai dengan misi pendakian solo 50 Puncak Merdeka 2007 yang diadakan sempena menyambut ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-50, Kibaran Jalur Gemilang telah menguatkan lagi semangat pendaki solo ini yang sememangnya telah berkobar-kobar untuk memulakan pendakian demi menggalas cabaran yang tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun sebelum ini. Kementerian Belia dan Sukan memang memberi sokongan yang sepenuhnya kepada Encik Muhammad Amin untuk mendaki, sebab pendakian ini adalah sesuatu yang istimewa kerana sempena dengan sambutan 50 tahun kemerdekaan negara. Sebab itulah diadakan 50 kali merdeka 50 kali pendakian ke puncak, dan pihak KBS memang memberi sokongan yang sepenuhnya, sama ada dalam bentuk moral dan juga dalam segi kewangan lah, untuk menjayakan projek ini.
Ya, kita memang menaruh harapan yang tinggi supaya Encik Mak Noor Amin ini akan berjaya melaksanakan misinya, dan bukan hanya untuk dirinya sahaja tetapi juga untuk negara sempena dengan kemerdekaan kita yang ke-50. Ini amat besar artinya pengorbanan beliau kepada negara, dan kita juga semua berharap supaya ekspedisi ini akan menjadi contoh kepada semua warga Malaysia untuk berkorban demi pembangunan dan juga kesejahteraan dan imej kepada negara. Bagi menepati syarat yang telah ditetapkan, pendaki solo ini wajib diiringi seorang jurupandu atau maling gunung berbeza setiap hari yang akan memastikannya mencapai puncak Kinabalu dan kemudian turun semula ke lokasi permulaan pendakian, iaitu di Tim Pohon. Kiraan hanya diambil di Tim Pohon oleh kaki tangan Taman-Taman Sabah yang akan berkawal setiap hari. Misi pendakian Gunung Kinabalu secara solo sebanyak 50 kali dalam masa 64 hari ini akan mencatat nama saudara Muhammad Noor Amin bukan sahaja dalam The Malaysia Book of Records, malah di peringkat Guinness Book of World Record. Selain itu, pendakian solo tanpa henti ini turut mencatat sejarah tersendiri apabila membuat perjalanan mendaki sejauh kira-kira 1,000 km atau sama jarak perjalanan dari Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur dan sampai ke Alor. Ini kerana dalam setiap pendakian naik dan turun, beliau perlu meredah perjalanan sejauh 17.44 km. Sememangnya bukan senang untuk mendaki Gunung Kinabalu sebanyak 50 kali secara solo dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Tidak kurang juga ramai yang kurang yakin dengan kemampuan saudara Muhammad Noor Amin untuk memudahkan cabaran ekspedisi ini. Apatah lagi beliau bukannya berasal daripada suku kaum dusun yang cukup terkenal sebagai orang gunung di negeri Sabah. Namun semua itu bukanlah penghalang untuk beliau mencapai kejayaan. Bak kata pepatah, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Sekiranya pendaki solo ini tidak mempunyai kekuatan mental dan fizikal yang cukup kuat, pasti ekspedisi yang mencabar ini tidak akan mencapai objektifnya. Pendakian saudara Muhammad Noor Amin menuju keberhentian Laban Rata di hari pertama ekspedisi ini masih belum menunjukkan kesukaran yang sebenarnya. Dengan pendakian yang santai, beliau sempat untuk bersembang dan berkongsi cerita bersama-sama pendaki yang lain yang turut sama ingin menuju ke puncak Gunung Kinabalu. Bezanya, pendakian saudara Muhammad Noor Amin akan berterusan sehinggalah selesai genap 50 kali beliau menjejakkan kaki ke puncak Low, puncak tertinggi di Gunung Kinabalu. Mungkin ada di kalangan orang gunung yang bekerja sebagai pengangkut barang atau porter akan menjadi kenalan rapat saudara Muhammad Noor Amin apabila mereka akan acap kali bertemu dalam pendakian masing-masing. Semangat jitu dan kekuatan fizikal orang gunung ini juga bakal menjadi sumber inspirasi kepada pendaki solo kita untuk meneruskan pendakian. Bayangkan, setiap hari mereka akan mengangkat barangan dengan beban sekurang-kurangnya 20 kg sama ada mendaki dari Tim Pohon ke Laban Rata ataupun sebaliknya. Sesekali saudara Muhammad Noor Amin akan berhenti di pondok yang tersedia bersama-sama kumpulan pendaki yang lain untuk melepaskan lelah. Hilang seketika rasa penat mengharungi pendakian apabila bayu yang sejuk menyapa diri. Pemandangan alam semula jadi yang menakjubkan di sepanjang trek pendakian turut memberikan kepuasan tersendiri kepada para pendaki. Inilah pemandangan yang cukup menakjubkan dari pondok terakhir di Sayat-Sayat. Pada kebiasaannya, pendakian menuju ke puncak Gunung Kinabalu akan dimulakan seawal pukul 2 pagi. Walau bagaimanapun, hasrat saudara Muhammad Noor Amin untuk menuju ke puncak Gunung Kinabalu pada hari pertama pendakiannya tidak tercapai apabila beliau mula diuji dengan getir melalui hujan lebat, cuaca buruk, ribut dan angin kencang. Hal ini turut disahkan oleh pihak Jabatan Meteorologi Sabah
yang meramalkan cuaca buruk ekoran ribut tropika Manny yang melanda lautan Pasifik. Hujan lebat telah turun mencurah-curah seawal pukul 5 petang semalam dan berterusan hinggalah ke waktu subuh. Hujan lebat ini telah menyebabkan berlakunya fenomena air terjun yang bahaya di laluan pendakian dan ianya boleh menyebabkan kemalangan. Inilah perbezaan sekiranya mendaki Gunung Kinabalu. Hujan akan menentukan segala-galanya. Solo 50 Puncak Merdeka 2007 ini tidak sahaja dilakukan di awal pagi, malah turut dijalankan ketika matahari sudah melabuhkan tirainya. Cabaran yang dihadapi ketika mendaki menuju ke Laban Rata ataupun menuju ke tim pohon di waktu malam juga tidak kurang hebatnya. Bayangkan, dengan hanya berbekalkan lampu suluh yang samar-samar cahayanya dalam trek pendakian yang dikelilingi hutan tebal, sebarang kemungkinan boleh saja berlaku. Risiko terjatuh ketika menaiki atau menuruni laluan curam dan berbatu sentiasa saja ada. Pada satu ketika, sewaktu pendaki Solo sedang menuruni trek pendakian selepas kejayaan menjejakkan kaki ke puncak buat kali ke-6, beliau hampir-hampir terjatuh ke dalam air terjun akibat laluan yang gelap dan ditambah pula dengan kabus tebal yang menghalang penglihatan. Inilah antara detik-detik yang paling cemas dihadapi beliau dalam ekspedisi pendakian ini. Selain itu, permukaan gunung selepas hentian Laban Rata yang berbatu amat membahayakan pendaki sekiranya tidak berhati-hati. Silap langkah pasti akan membahayakan nyawa sendiri. Binatang berbisa yang bebas bergerak di waktu malam juga kadang-kala menimbulkan suasana cemas dan sekiranya tidak berhati-hati boleh membawa pada. Selain itu, Saudara Muhammad Norman Amin juga terpaksa mengharungi masalah kesihatan yang kadang-kala membataskan pergerakan beliau untuk mendaki. Sekiranya kaki beliau bengkak, pergerakan semasa pendakian terpaksa diperlahankan dan beliau juga terpaksa menggunakan tongkat bagi membantu pendakiannya. Pernah juga ekoran cuaca yang terlampau sejuk di puncak dengan suhu di bawah 5 darjah Celsius menyebabkan beliau menghadapi pendarahan hidung. Kesannya, beliau berhadapan dengan masalah kesukaran untuk bernafas.
Namun begitu, hasil bantuan pasukan paramedik Taman-Taman Sabah dan juga pegawai perubatan dari Hospital Ranau, masalah-masalah itu dapat diatasi dan beliau dapat meneruskan pendakiannya. Tanggal 10 September 2007 merupakan detik paling bermakna dalam hidup saudara Muhammad Norman Amin kerana pada hari itulah beliau berjaya menamatkan misi pendakian solo 50 Puncak Merdeka 2007 dalam masa hanya 64 hari. Bertempat di Taman Negara Kinabalu, Kundasang, Sabah, seramai lebih 200 orang tetamu yang diketuai oleh Menteri Belia dan Sukan Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said, para jemputan khas, anggota Sekretariat Pendakian dan ahli-ahli kelab belia dari kawasan setempat telah menanti ketibaan pendaki solo yang baru menamatkan pendakiannya yang ke-50. Turut hadir pada majlis sambutan tersebut ialah Menteri Belia dan Sukan Sabah, Yang Berhormat Datuk Liu Yun Fah dan Pengerusi Eksekutif Kumpulan Utusan Tan Sri Muhammad Hashim Ahmad Makarudin. Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said nyata berbangga dengan kejayaan yang telah dicapai oleh saudara Muhammad Norman Amin dalam projek pendakian solo 50 Puncak Merdeka 2007 dan berharap kejayaan ini akan dapat dikongsi bersama dengan golongan belia di seluruh negara melalui program yang bakal disusun oleh kementeriannya. Saya pertama kali jumpa Mak Noh masa saya membuat trip ke Everest. Saya tak naik atas lah, tapi saya bersama dia di Nepal. Dan saudara Mak Noh tu dia juru foto kepada utusan Malaysia. Masa tu saya kenal dia. Dan dia beritahu saya. Dia kata, "Datuk, tahun ni 50 tahun merdeka, saya nak buat sesuatu yang lain daripada yang lain." Saya tanya dia apa? Dia kata dia nak panjat Gunung Kinabalu 50 kali. Saya kata, "Awak gila ke?" Dia kata, "Tak." Dia kata dia boleh buat. Saya ingatkan mungkin 20 kali, 25 kali ya. Tapi saya tengok surat khabar daripada mula pergerakan Mak Noh masa bulan Julai, hari ni bulan September, saya memang cukup bukan saja bangga, tetapi saya memang cukup respect dan menghormati saudara Mak Noh. Kejayaan saudara Muhammad Norman Amin dalam ekspedisi pendakian solo 50 Puncak Merdeka 2007 ini sehingga membolehkan namanya tercatat bukan sahaja dalam The Malaysia Book of Records, merupakan pengorbanan yang besar untuk ulang tahun kemerdekaan negara ke-50 tahun. Ianya wajar dihargai kerana ia adalah lambang semangat juang yang tinggi di kalangan rakyat negara ini. Kepada pendaki solo kita, tahniah diucapkan dan semoga berjaya menyuntik semangat Malaysia boleh di kalangan seluruh rakyat Malaysia.